Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, salah guna peruntukan, SPRM akan bertindak. Saya pantang orang tak bercakap benar. Masa Perikatan Nasional tutup Parlimen, hari-hari adalah hari gelap. Reformasi bukan lagi agenda kerajaan. Penyalahgunaan peruntukan dana ahli parlimen akan menyebabkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bertindak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ada dakwaan bahawa tanpa peruntukan, ahli parlimen tidak dapat membantu bila berlaku kematian. Saya ingin mengingatkan sekiranya wang ini digunakan untuk kenduri, tindakan akan diambil oleh SPRM. Beliau turut memberi amaran kepada blok pembangkang agar tidak mendakwa peruntukan tidak diberikan kepada kawasan masing-masing. Katanya ada perbezaan di antara peruntukan kawasan dan peruntukan ahli parlimen. Jangan kata tiada peruntukan untuk rakyat. Pilihan Muhammad Noor, Perikatan Nasional Ketereh mencelah dan menerangkan peruntukan ahli parlimen diperlukan untuk pusat khidmat dan lawatan ke kawasan yang terjejas. Anwar mengulangi pendiriannya bahawa kerajaan sanggup berunding dengan ahli parlimen pembangkang sebelum sejumlah dana diluluskan. Katanya, saya sudah arahkan TPM2 tapi setakat ini tiada rundingan pun. Sekiranya banjir boleh tulis kerana itu tidak termasuk peruntukan ahli parlimen. Perikatan Nasional telah menamakan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Perikatan Nasional Larut Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Perikatan Nasional Kota Baru Datuk Zainuddin, Perikatan Nasional Putrajaya sebagai wakil rundingan dalam bulan April, tetapi mereka belum lagi membuka langkah ke arah itu. Cadangan supaya kerajaan mengkaji semula keperluan mengadakan pilihan raya kecil bagi mengisi kekosongan luar jangka. Susulan kematian penyandangnya wajar diteliti dengan terperinci walaupun ia dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Pakar Perlembagaan dan Penganalisis Politik sependapat cadangan itu satu langkah yang progresif bagi sistem pilihan raya di negara ini yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Namun dalam masa terdekat mereka percaya ia sukar untuk dilaksanakan, terutama kepada parti politik yang memerintah kerajaan tidak mempunyai majoriti 2/3. Pakar Perundangan dan Perlembagaan Profesor Dr. Ning Ahmad Kamal Nik Muhammad berkata, jelas sekali cadangan itu menarik yang dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan kerana setiap PRK memerlukan perbelanjaan yang besar. Katanya jika berlaku kekosongan luar jangka yang agak kerap, kos yang tinggi perlu ditanggung oleh kerajaan. Katanya PRK sering tidak mendapat sambutan yang baik oleh pengundi. Kehadiran melebihi 50% kadang-kala sukar untuk dicapai. Pada masa yang sama, cadangan ini perlu dipenelitian mendalam. Pertama, dalam keadaan kerajaan semasa yang tidak mempunyai majoriti besar, kekosongan tidak dijangka amat perlu diganti untuk mengelakkan kehilangan majoriti sokongan atau berada dalam kedudukan amat tidak selesa kerana jumlah majoriti yang mengecil. Semalam, bekas Timbalan Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar dilapor berkata, sudah tiba masanya kerajaan mengkaji semula keperluan mengadakan PRK bagi mengisi kekosongan luar jangka susulan kematian penyandang kursi berkenaan. Bercakap kepada portal media, katanya Kada 54 Perlembagaan Persekutuan wajar dibuat sedikit pindaan dengan mewujudkan satu peruntukan khas berkaitan ketetapan itu. Katanya dengan pindaan itu, kerajaan mampu menjimatkan wang negara daripada terpaksa membelanjakan antara 4 juta ke 6 juta bagi setiap PRK. Ning Ahmad Kamal juga ahli Majlis Profesor Negara, Kluster Politik Government dan Undang-Undang berkata, perkara kedua perlu dipertimbangkan bagi melaksanakan cadangan itu adalah pertimbangan hayat kerajaan yang baru saja ditubuhkan ini. Katanya dalam usia tidak sampai setahun, kekosongan yang tidak dijangka perlu diisi segera kerana pengundi kawasan itu tidak mempunyai wakil mereka di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri yang mungkin memberi kesan tidak baik kepada pengundi. Beliau menjelaskan dalam jangka pendek mungkin ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri kawasan lain boleh mengambil tugas itu, namun perlu ambil kira sama ada beliau dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik dan berkesan. Katanya ketiga parti politik mahukan wakil mereka di parlimen atau DUN. Jika wakil rakyat mereka meninggal dunia, sudah tentu mereka mahu mendapatkan penggantinya. Jika tiada PRK, mereka akan hilang wakil rakyat yang pernah mewakili mereka sebelum ini. Kehilangan perwakilan dalam parlimen atau DUN memberi kesan tidak baik pada reputasi mereka sebagai parti politik. Sementara itu, penganalisis politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Maria Dr. Salawati Mat Basir berkata, pindaan perlembagaan bagi membolehkan cadangan berkenaan sesuai jika tujuannya bagi menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Katanya tidak dinafikan perbelanjaan untuk mengadakan satu-satu PRK itu sememangnya besar, tambahan pula jika ia kerap diadakan. Namun katanya persoalannya, bagaimana jika tiada PRK? Siapa yang akan dipilih bagi menjadi wakil rakyat di kawasan berkenaan? Katanya jika undang-undang itu dipindah, siapa yang akan menjadi adun dan ahli parlimen di kursi berkenaan? Jika masih baru, mungkin boleh berikan pada parti sedia ada yang menang. Bagaimana jika sudah lama, adakah ia perlu diberikan pada parti yang kalah? Polis sedang mengesan 3 lagi individu bagi membantu siasatan berhubung perhimpunan tanpa permit di ibu kota pada Sabtu lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata,
Polis sehingga kini masih gagal menghubungi ketiga-tiga individu berkenaan untuk tampil memberi keterangan. Katanya setakat ini seramai 16 daripada 28 individu yang dikenal pasti terlibat dalam perhimpunan itu telah dirakam keterangan, manakala selebihnya tidak termasuk 3 individu yang masih dikesan itu akan dirakam keterangan dalam masa terdekat. Katanya bagi 3 individu yang masih gagal dikesan ini, pihak polis akan keluarkan nama mereka dalam masa terdekat jika mereka masih lagi belum tampil untuk membantu siasatan. Dan kami yakin kata siasatan akan dapat dilengkapkan pada minggu ini juga. Pada Sabtu lepas, perhimpunan yang disertai kira-kira 800 peserta anjuran pemuda Perikatan Nasional itu disahkan tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman 2012. Sementara itu, Alauddin dalam ucapannya pada perhimpunan itu berkata, indeks jenayah bagi 8 bulan pertama tahun ini mencatatkan penurunan sebanyak 10.3% atau 344 kes berbanding tahun lepas sebanyak 3,349 kes. Beliau berkata jenayah kekerasan turut mencatatkan penurunan sebanyak 115 kes berbanding 738 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Katanya, daripada Januari hingga 31 Ogos ini, polis telah merampas pelbagai jenis dadah bernilai 53.3 juta ringgit dan menahan seramai 9,765 individu atas pelbagai kesalahan dadah serta jenayah. Ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Muhammad Razif Jidin menyela kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang didakwa menuduhnya ketika penggulungan perbahasan usul berkenaan Rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat pada Selasa. Muhammad Razif juga bekas Menteri Kanan Pendidikan berkata, setelah mendengar kenyataan Anwar itu, beliau hanya kerana mahu mempertahankan maruah selain menyifatkan pantang dengan manusia tidak jujur. Katanya, jadi bila dengar perkara ini, saya pantang orang yang tidak bercakap benar dan akan pertahankan maruah saya. Atas dunia ini, saya tidak takut dengan sesiapa kecuali Allah. Sebab itu saya bangun untuk mempertahankan maruah, meminta supaya Anwar tarik balik tuduhan beliau terhadap saya. Sebelum ini, Dewan Rakyat kecoh apabila Muhammad Razif bangkit meminta Speaker Tan Sri Johari Abdul mengarahkan ahli Parlimen Tambun itu menarik balik kenyataan yang didakwa sebagai sangkaan jahat terhadapnya. Anwar ketika menjawab mengenai keputusan melepas tanpa membebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi turut menyentuh Putrajaya pernah buat perkara yang sama semasa pentadbiran terdahulu dengan merujuk Siti Aisyah yang dilepas tanpa dibebaskan daripada pertuduhan membunuh warga Korea Utara Kam Jong Nam selepas pendakwa rakyat menggugurkan pendakwaan terhadapnya pada Mac 2019. Dakwa Muhammad Razif, Anwar telah memutarbalikkan kenyataan dengan mengatakan beliau tidak maksudkan ahli Parlimen Putrajaya, sebaliknya pemerintahan sebelumnya. Katanya, apabila bercakap tentang kebenaran, saya tidak akan berganjak pertahankan maruah saya. Sehinggalah saya diminta untuk keluar Dewan dan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin sepakat bahawa kalau Anwar tak tarik tidak berlaku adil pada saya, maka ahli Perikatan Nasional yang lain akan keluar Dewan. Ahli Parlimen Bangi Syah Rezan Johan menamplak kenyataan Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Razif Jidin yang mendakwa sesi sidang Dewan Rakyat semalam sebagai satu hari hitam buat Parlimen Malaysia. Syah Rezan berkata ketika Perikatan Nasional yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin menggantung Parlimen, masih itulah hari-hari gelap buat Parlimen Malaysia. Katanya korang semua tutup Parlimen terus. Masih itu hari-hari adalah hari gelap buat Parlimen Malaysia. Semalam Razif diarahkan keluar Dewan selepas mengganggu sesi penggulungan perbahasan usul kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Razif bertikam lidah dengan beberapa ahli parlimen kerajaan dan enggan mendengar arahan yang di-Pertuan Dewan Rakyat supaya duduk dan memberi peluang kepada Anwar meneruskan sesi penggulungannya tanpa diganggu. Kesemua blok Perikatan Nasional bertindak keluar Dewan sebagai tanda protes selepas Razif diarah keluar. Reformasi didakwa tidak lagi menjadi agenda dan keutamaan kerajaan susulan keputusan mahkamah melepas tanpa membebaskan Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ahli Parlimen Tasik Gelugor Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata, selepas Pakatan Harapan menjadi kerajaan, terdapat beberapa pertuduhan yang melibatkan ahli politik telah dibebaskan sehingga menimbulkan spekulasi pelbagai pihak. Beliau juga bekas Ketua Penerangan Parti Peribumi Bersatu Malaysia berkata, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga didakwa gagal memberikan penjelasan sewajarnya kepada rakyat mengenai situasi yang berlaku dalam sistem perundangan negara. Katanya, saya rasa ini yang dikehendaki oleh kerajaan sekarang apabila individu yang sebelum ini dipersoalkan integriti dan kredibiliti mereka akhirnya dibebaskan daripada segala pertuduhan dengan menggunakan kuasa sedia ada. Perkara ini menyebabkan reformasi yang dibentuk oleh kerajaan PH dan Barisan Nasional sudah lama mati. Ujar Wan Saiful, gesaan pemisah kuasa peguam negara dan pendakwa raya perlu dilaksanakan segera bagi memastikan setiap individu yang didapati bersalah menjalani proses perundangan secara adil. Beliau turut menjelaskan kerajaan pimpinan Anwar seolah-olah sudah melupakan agenda pemisah kuasa eksekutif, perundangan dan judisiari yang selama ini diperjuangkan oleh Pakatan Harapan. Ulasnya, jika PHBN gagal berbuat demikian, Perikatan Nasional sedang membawa perubahan institusi yang selama ini mereka perjuangkan secara konsisten. Katanya, pemisah kuasa peguam negara dan pendakwa raya
yang dituntut seolah-olah dilupakan oleh kerajaan walaupun kita sudah mula memperjuangkan isu ini sejak tahun 2010. Kalau PHBN tidak boleh buat, PN boleh laksanakan kerana kita lebih konsisten dalam reformasi berbanding kerajaan sekarang. Sekian berita hangat Pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.